Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Sa'ad Rafi. Hari ini saya akan membentangkan subjek atau subjek tasawuf perundingan, iaitu tajuk Fana' dan Baqa'. Pakai nama Hafizi bin Zakaria, nombor matrik 032580, daripada ijazah sarjana muda Usuluddin dengan kaunseling semester 7. Kita masuk pada slide yang pertama. Konsep Fana' dan Baqa' ini diperkenalkan oleh golongan Al-Kharaziyah. Siapakah Al-Kharaziyah ni? Iaitu pengikut atau anak murid kepada Abu Sa'id Al-Kharaz. Mereka telah membincangkan mengenai topik Fana' dan Baqa' dalam mereka punya kumpulan, dan Abu Sa'id Al-Kharaz ini juga mempunyai banyak karya-karya mengenai ilmu tasawuf. Dan seterusnya, Fana' dan Baqa' dalam Al-Quran dalam surah Al-Nahl ayat 96. Maksudnya, sebenarnya apa yang ada pada kamu akan binasa hilang lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal. Surah lain iaitu surah Ar-Rahman ayat 26 hingga dan ayat 27. Segala yang ada di muka bumi ini akan binasa, dan akan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Daripada dua ayat ini dan juga ayat-ayat lain, para sufi mengemukakan pandangan mereka tentang Fana' dan Baqa'. Okey, sebab itu Fana' dan Baqa' dari sudut bahasa, iaitu yanfadu mempunyai makna yang sama. Fana yang membawa maksud binasa, dan yabqa yang membawa maksud kekal. Semua yang ada di muka bumi ini adalah binasa atau binasa secara fizikal, manakala Allah sahaja yang kekal. Baqa' membawa maksud Allah kekal dari segi zatnya dan kesempurnaannya. Pembahagian takrif Fana' dan Baqa' menurut tasawuf. Fana' dan Baqa' dilihat dari dua aspek utama, iaitu dari sudut ilmu, definisinya dan takrifannya. Yang kedua itu dari aspek halnya, perhayatannya atau keadaan seorang memiliki suatu hal itu. Okey, Baqa' dari sudut ilmu dan teori ialah yang pertama, iaitu bermula dengan Baqa' dan berakhir dengan Fana'. Contohnya alam semesta. Yang dimasukkan kat sini ialah bumi pada permulaannya tiada. Allah wujudkan bumi dan berakhirnya dengan tiada. Bumi akan dihancurkan. Maksudnya kat sini bumi bermula dengan tiada. Maksudnya sebelum dia wujud, maksudnya dia tak ada. Bila dah wujud dan akhir nanti dia akan fana', iaitu masa kiamat nanti bumi akan fana', akan hilang. Itu maksud yang pertama. Yang kedua iaitu Baqa' yang sudah wujud tidak akan fana' selepas diadakan. Contohnya syurga dan neraka. Pada permulaannya syurga dan neraka ni tiada, tapi selepas dia diciptakan dia akan kekal selamanya sampai ke hari kiamat. Maksudnya dia Baqa' yang sudah wujud tidak akan fana' selepas diadakan. Kira dia kekal selama-lamanya, syurga dan neraka. Tapi sebelum tu dia tak ada. Okey, Baqa' yang selalu ada dan sentiasa ada sampai bila-bila. Contohnya sifat dan zat Allah. Ini semua kita ketahui bahawa tidak ada awal dan tidak ada akhir, iaitu zat Allah itu sendirilah. Okey, seterusnya kita tengok dari fana' dari sudut ilmu dan teori. Dari sudut ilmu, dunia ini fana' secara fizikal, dunia ini binasa. Contohnya, dunia boleh binasa ialah manusia itu sendiri. Okey, slide sebenarnya. Dari sudut hal pula Fana' dan Baqa'. Sudut hal ni, Fana' dan Baqa', dia hal ni maksudnya keadaan seseorang. Hilangnya sifat-sifat tetapi jasad masih ada. Maksudnya hilangnya sifat-sifat manusia, jasad dia masih ada, sifatnya hilang. Maksudnya contoh, okey, kita tengok contoh sini. Gugurlah sifat mazmumah dan akan muncul sifat mahmudah. Dan inilah maktamat sebenar ahli sufi, iaitu gugurnya sifat-sifat mazmumah ni maksudnya hilang sifat-sifat jahil ataupun sifat-sifat tidak mengetahui. Lepas tu akan muncul sifat-sifat berilmu. Kita tengok contoh kat sini, iaitu melakukan taat akan menyebabkan hilang segala maksiat. Maksudnya Baqa' fana', Baqa' taat
fana maksiat. Dan bila seorang itu berilmu, maka hilanglah jahilnya, iaitu baqa' berilmu, fana jahilnya. Kalau kita tengok kat sini bahawa ahli sufi, dia bukan sekadar melihat makna ni, orang kata apa? Makna ni secara literal, maksudnya fana hancur ataupun hilang, baqa' kekal. Bukan. Dia tengok makna ni kepada lebih mendalam lagi makna ni, orang kata ahli sufi. Dia tak pandang macam secara sudut zahir. Ni maksudnya ni sudut dalam batin. Sudut batin, iaitu kita sifat-sifat manusia sendiri, sifat-sifat basyariah sendiri. Dia memandang dari sudut sifat-sifat basyariah itu sendiri. Okey, seterusnya pandangan golongan sufi tentang fana dan baqa'. Okey, yang pertama, pandangan mereka maksudnya pandangan mereka tentang fana dan baqa' ni memberi tumpang pada makna yang lebih jauh. Maksudnya sufi memandang maksud fana dan baqa' ni, tumpang dia bukannya maksudnya skop tu kecil, maksudnya skop tu dia besar. Dia bukan memandang pada macam saya cakap tadi yang hanya literal, tapi dia ke arah macam mana cakap, mendalam lagi, orang kata memberi tumpang pada makna yang lebih jauh. Okey, yang kedua, seorang sufi yang telah sampai tahap ni akan diberi gelaran sebagai wilayah kerana tahap kewaliannya, iaitu makam wali. Mereka ni buat ibadat tanpa rasa, maksudnya buat satu ibadat tu tanpa rasa beban, maksudnya bukan terpaksa. Semua buat kerana Allah Ta'ala, bukannya rasa macam buat satu benda ni rasa macam itu satu masalah. Okey, lagi satu, pada peringkat ini mereka terbebas dari mujahadah, maksudnya bila dah sampai tahap makam ni, mereka dah terbebas dari mujahadah, dan akhir mujahadah akan lahir kecintaan kepada Allah, maksudnya dah bebas daripada mujahadah nafsi. Mereka akan sampai tahap makam lahir kecintaan tu kepada Allah sangat tinggi, kata. Sampai tahap mereka buat ibadat ni semua kerana Allah Ta'ala, sampai tahap mereka ni sampai tahap ma'rifatullah, maksudnya. Lagi itu, bukan tidak perlu pada makam dan ahwal, tetapi mereka tidak beri tumpang pada hal ini kerana hanya ingin memiliki ridha Allah. Maksudnya, mereka tak fikir benda lain lah. Mereka tak fikir, maksudnya, benda-benda yang remeh-remeh ni, maksudnya mereka hanya mencari ridha Allah. Walaupun mereka buat tu benda tu dapat dosa, tapi mereka buat, maksudnya, hanya yang mereka ingin cari hanya keredaan Allah Ta'ala itu sendiri. Lagi satu, mereka buat pun ibadah bukan sebab apa, sebab mereka cinta dan kasih yang terlalu tinggi, bukan kerana terpaksa. Macam saya ulang yang saya cakap tadi, mereka buat satu ibadah ni bukan kena paksa atau apa, maksudnya mereka cinta mereka terhadap Allah Ta'ala tu sampai tinggi. Makam ni, macam orang awam ni mungkin tak sampai tahap macam golongan sufi ni. Golongan sufi ni dia macam, sebab mereka dah lalui jalan-jalan dia, ada jalan-jalan mujahadah nafsi tu, maksudnya memaksa diri untuk terus istiqamah, orang kata apa, berperingkat-peringkat nak sampai tahap ma'rifatullah. Mereka hanya mencari ma'rifatullah, redha Allah, itu saja maksudnya. Okey, seterusnya kita pergi ke slide. Okey, kita ambil sikit ni kata Imam Hujwiri rahimahullah. Apabila seorang hamba itu merasa fana, lenyap darinya sifat-sifat basyariah, iaitu sifat-sifat mazmumah yang ada padanya. Pada ketika itu, kekal ia merasakan kesubuhanan Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, kita perlu fahami istilah-istilah yang digunakan oleh ahli sufi secara tepat agar tidak salah tafsir kata-kata mereka. Pada dalam baqa' pada istilah sufi semua merujuk pada hanya makna. Maksudnya kat sini, kita tengok balik kata-kata Imam Hujwiri rahimahullah, mengatakan seorang hamba itu bila ada fana, maksudnya lenyap sifat-sifat basyariah, sifat-sifat manusia ni lah, sifat-sifat yang jahil, yang semua tu, maksudnya bila dah hilang sifat mazmumah yang ada pada dia, masa tu hanya kekal baqa' kat dia hanya kesubuhanan Allah Ta'ala. Bukannya maksudnya sifat-sifat Allah tu ada kat dia, bukan, maksudnya bagaimana kesubuhanan Allah, maksudnya dia mendapat redha Allah tu, dia mencari redha Allah tu, maksudnya kekal sifat-sifat baik dia tu. Sifat buruk tu dah fana, dah lenyap daripada diri dia, sifat mazmumah tu. Tapi kalau kita sebagai orang yang mengaji benda ni, kita tak boleh cakap benda ni sesat ataupun
tanpa kita akan, tapi kita perlu fahami istilah-istilah yang digunakan oleh sufi secara tepat agar kita tidak salah tafsir. Maksudnya kita kena faham benda ni bukan secara literal. Kita bukan faham kata-kata ni secara literal. Kita faham secara ni mendalam lagi, bukan secara literal asas saja. Maksudnya kita kena lebih gali lagi, mengetahui lagi istilah-istilah yang ada dalam tasawuf ni. Baru kita tidak menyesatkan ahli-ahli tasawuf ni. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ini salah faham terhadap fanat baqa' yang kita masuk bab ni. Maksudnya salah faham yang ni, bila orang tak faham dan ni dapat salah faham. Okey, yang pertama kita tengok ni mazhab Nusturiyah. Okey, mazhab Nusturiyah ni mereka mengatakan Maryam telah hilang sifat kemanusiaan. Ini Kristian, mazhab ni mazhab Kristian. Mereka mengatakan bahawa Maryam ni suci dan telah bersatu dengan sifat-sifat ketuhanan. Maksudnya mereka mengatakan Maryam ni suci. Maryam ni dianggap macam ibu Tuhan lah, orang kata. Suci, maksudnya bersatu dengan sifat-sifat ketuhanan. Dan dia melahirkan Isa, dan mereka menganggap Isa itu bukan pada anak manusia. Maksudnya mereka kata Isa ni anak Allah, anak Tuhan, bukannya anak manusia. Okey, yang seterusnya salah faham lain mazhab Hasyawiyah, iaitu mazhab yang mentajsimkan, maksudnya menjisimkan Allah Ta'ala. Mereka menyifatkan zat Allah perkara yang baharu. Okay, apa yang kita faham bahawa zat Allah itu adalah perkara yang qadim. Seolah-olah maksudnya bagi kita berpegang pada Asy'ari Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa sifat-sifat Allah ni adalah qadim, bukan baharu. Tapi bagi mazhab Hasyawiyah ni, bagi mereka sifat Allah Ta'ala ni iaitu baharu. Maksudnya seolah-olah bagi mereka benda tu tak boleh bertemu. Perkara yang qadim pada yang baru memang tak boleh bertemu. Okey, seterusnya kita tengok mazhab Dariyah. Ini orang kata apa? Etis. Mereka mengatakan Allah qadim, Tuhan daripada sebahagian ini maksudnya mereka kata Allah itu qadim, Tuhan daripada sebahagian daripada alam. Bagi mereka alam itu pun juga qadim. Tapi kalau kita melihat seolah-olah sangat bertentangan dengan kita punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawa alam itu baharu, sebab akhirnya dia akan binasa, bukan qadim. Hanya Allah Ta'ala saja yang qadim. Alam itu baru, hadis orang kata. Kita tidak boleh terima alam itu qadim kerana Tuhan, kalau Tuhan itu baharu, maksudnya sebahagian daripada alam. Kalau Tuhan baharu, sebab Tuhan dia diri dengan sendiri, maksudnya dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Kalau kita kata alam dengan Tuhan, alam dengan Tuhan ni qadim, maksudnya sama. Alam dengan Tuhan ni sama, sebahagian daripada alam. Tuhan ni sebahagian daripada alam, kira maksudnya siapa cipta Tuhan, siapa cipta alam. Tidak, dia tak boleh selari benda tu. Alam baharu, hadis, Tuhan itu qadim. Okey, seterusnya apa yang kita boleh buat kesimpulan daripada fanat dan baqa', tajuk fanat dan baqa' ini. Okey, bila penghayatan kita betul, maka barulah penghayatan tasawuf kita betul. Ni kesimpulan yang saya dapat. Maksudnya bila penghayatan kita ini benar, maksudnya kita tidak menyesatkan golongan-golongan ahli sufi ni ataupun tasawuf. Maksudnya kita tidak terus cok mereka ni sesat, kata kawan ni sesat, kawan ni tak. Maksudnya kita kena faham betul apa itu fanat, apa itu baqa'. Bukan hanya fanat itu apa? Lenyap. Baqa' kekal. Fanat binasa, baqa' kekal. Itu yang maksudnya dia ada lagi, itu saya literal, maksudnya dia ada lagi dalam. Okay, yang kedua, kesimpulannya barang siapa yang fanat daripada kehendaknya, maka ia kekal dengan kehendak Allah. Ini maksudnya apabila kita fanat daripada kehendak-kehendak kita, kita akan kekal dengan keridaan Allah. Maksudnya ma'rifatullah, keridaan Allah, kasih sayang Allah pada kita. Okey, yang ketiga yang sebenarnya saya dapat ialah seorang itu akan hilang sifat syariah dalam dirinya dan kekal dalam sifat-sifat Allah. Ini sama yang macam nombor 2 tadi ya. Okey, itu saja daripada saya. Apa yang baik kepada Allah Ta'ala, apa yang buruk kepada diri sendiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.